Ada nampak tak Puan punya apa ni video? Ada Puan. Nampak Okey, Puan. nampak apa ni nota nampak? Nota nampak? Nampak. Nampak. Okey, alhamdulillah. Nampak Puan. Okey. Puan tengah apa ni? Puan tengah okey. Sambil tu Puan nak tengok juga you all muka. Okey. On speaker notes, enter, stop presenting, autoplay. Okey. Okey. Okey, metodologi penyelidikan HBRR 3112. Ya, pengenalan penyelidikan. Okey, ini adalah email rasmi Puan ya. Kalau ada apa-apa apa ni you all nak apa ni you all lebih pada ni lah, you all kalau nak menghubungi Puan pada Telegram lah ya. Tapi kalau ada macam nak hantar apa-apa apa ni assignment ke apa, Puan akan cuba create dalam iBest. Tapi kalau tak boleh you all buat hantar dua lah, satu iBest, satu dekat email Puan ya. Senang. Sebab kadang-kadang iBest ni ada problem sikit dari segi dia, apa ni Puan nak untuk nak download dia. Puan susah nak apa kata nak marking ke apa semua. Jadi you all hantar dua lah, senang. Kalau apa-apa nanti senang Puan nak apa ni dapat you all punya bukti yang you all dah siap you all punya assignment. Okey? Okey, apa itu penyelidikan? Okey, mungkin ada setengah daripada you all pernah buat kan penyelidikan. Jadi you all mungkin apa ni dah tahu apa tu penyelidikan. Atau ada setengah orang tu dia pernah rasa apa ni lihat dekat dictionary, dia tengok penyelidikan tu macam eksperimen. Okey, itu adalah secara umum lah, secara umum, tak tepat ya. Jadi untuk kita tahu lebih tepat apa itu penyelidikan, that's why adanya silibus ya, silibus tentang metodologi penyelidikan. So silibus ni mengambil sebanyak 20 jam ya, 20 jam di mana topik Puan akan topik dalam metodologi pendidikan ni akan dibagi pada dua orang pengajar, Puan dan juga Cik Zul. Puan akan mengajar dalam metodologi penyelidikan iaitu apa ni subjek yang amat penting dalam apa ni lah kata topik yang paling penting dalam peperiksaan. So you all punya peperiksaan pada awal ya bulan 8 rasanya. So Puan dah kena start buat submit you all punya apa ni semua. So that means you all kena ambil perhatian dengan lebih jelas ataupun dengan lebih tumpuan lah, lebih tumpuan dalam subjek ni ya. Subjek Puan, subjek Encik Zul, teacher review, cara mencari bahan ya. Macam mana cara nak buat apa ni mencari apa ni mencari bukti-bukti ataupun you all nak cari apa kata bahan ilmiah iaitu menggunakan Mendeley ke ataupun macam mana nak gunakan penulisan citation semua itu penting, topik-topik yang perlu you all cover dalam exam yang akan dilakukan untuk peperiksaan pertengahan semester. Okey, untuk masa apa ni untuk hari ini Puan akan perkenalkan dahulu apa itu penyelidikan. So dalam sesi pengenalan ni Puan akan menyentuh 8 aspek iaitu dari segi definisi, ciri-ciri macam mana penyelidik itu apa ni dikatakan penyelidik yang mematuhi apa ni aktiviti penyelidikan. Lepas tu apakah tujuan you lakukan penyelidikan? Ya saya. Puan ada yang tak masuk lagi, Puan tak accept. Oh ya ke? Kita cakap Okey jap. Okey. Kalau Puan nak buat join apa satu yang okey boleh nak. Tadi mana ya? Tadi dah pergi mana dah? Ini. Ini nampak tak? Nampak dah nota Puan? Nampak. Okey alhamdulillah. Nampak Puan. Nampak. Okey. So pergi next ya. Okey. Puan dah upload kan nota ni. So you all ada baca tak sebelum ni? Ada baca ke? Yang Puan uploadkan dalam Telegram? Hello? Ada sikit. Sikit. Okey tak apa. Sikit tu pun dah penting dah. Sebab yang penting you all tengok Yang penting you all tengok dan untuk faham Puan akan jelaskan hari ni lah tapi dalam masa 25 minit je. Okey? Okey, ni definisi penyelidikan. So you tengok dalam setiap definisi ni apakah dia punya apa kata key point yang ada dalam definisi tersebut Puan akan jelaskan dalam ciri-ciri penyelidikan. So sebelum tu Puan nak pilih satu definisi yang biasa digunakan iaitu definisi Bernard dan Morrison 1990. Kenapa Puan pilih definisi ni? Sebab dia mempunyai definisi yang lengkap di mana dia menyatakan bahawa penyelidikan ini adalah satu proses. Penyelidikan adalah satu proses ya yang saintifik. That means kalau dia saintifik dia perlu diukur.
tentang sesuatu persoalan atau eksperimen yang melibatkan mesti ada tujuan, matlamat dan secara sistematik kita rangka ataupun kita lakukan perancangan untuk menghasilkan satu pengetahuan baru ataupun keputusan dengan cara kita melakukan pemungutan data yang menyeluruh. So setiap pemungutan data tu kita akan lakukan interpretasi ataupun analisa dan akhirnya kita akan dapat satu jawapan. Itu maksudnya penyelidikan secara ilmiah ataupun akademik So ini yang you all kena tahu. Definasi is very important So bila you tahu tentang definasi, you tidak ada buat andaian ataupun you hanya meramalkan macam contohnya eksperimen. Bukan, dia adalah satu proses, penyelidikan proses. Jadi untuk belajar proses tu, you all kena menghadiri satu sesi selama 20 jam dengan puan dengan puan ataupun dengan puannya tim Okay. So dalam definisi itu tadi Puan ada kata telitikan beberapa aspek. Contohnya macam terkawal. Apa maksud terkawal? Maksudnya penyelidikan ni perlu ada tujuan. Dia terkawal lah. Kalau tak ada tujuan kita nak buat, dia tak tanpa kawalan, so kita tak tahu ending dia. So mesti ada jelas. Maksudnya kita nak lakukan sesuatu benda tu mesti jelas dan boleh diukur. Sebelum sebelum kita nak buat, kita perlu rancang dengan teliti. Dan rancangan yang kita plan tu mesti secara sistematik lah. Iaitu mesti melalui kita punya metodologi pendekatan saintifik yang kita telah tetapkan dalam kita punya silibus. So mesti ada mematuhi etika ataupun had yang telah ditetapkan. Dan kalau kita tak ikut etika, mungkin ia akan menjadi satu kesalahan you all melakukan. Contohnya you all buat plagiarism ke, you all tak ataupun you all melakukan macam pelanggaran hak-hak pada asasi manusia ke. Jadi penyelidikan ni perlu ada dia punya had ataupun mematuhi etika dan setiap yang you lakukan mesti dijelaskan, terutama sekali bab-bab pengumpulan data. Ia amat penting untuk you nyatakan cara teknik you supaya ia tidak ada melakukan keraguan sewaktu you mempersembahkan dia punya dapatan. Okey, dan laporan yang kamu lakukan tu dia boleh kita gunakan pada tempat lain. Maksudnya bila kita kaji balik menggunakan you punya method tu, you guna mula you buat dekat air kekek Sungai Buloh. So you nak buat pula dekat tempat yang lain macam SARS. So dia boleh replicable. Maksudnya diulang-ulangkan untuk dilaksanakan dan akhirnya dia akan mendapat satu keputusan. Itulah yang kita perlukan melakukan satu penyelidikan. So bila you dah tahu apa itu penyelidikan, you cuba you tengok diri sama ada you ada tak ciri-ciri untuk menjadi seorang penyelidik. Memang kita tahu macam tak semua orang akan meminati sesuatu perkara tanpa mereka tahu apakah benda tu. Tapi macam puan sebelum ni memang tak tahu, tapi bila puan dah belajar, puan dah menduduki dia punya sesi, so puan akan memupuk minat daripada sehari dan sentiasalah kita akan melakukan untuk mendapat kemahiran. So that's why kita kena ada ciri-ciri ingin belajar sepanjang hayat dan juga melaksanakan, sebab ia merupakan satu cabang ilmu untuk kita menambah kepada satu ilmu yang boleh diperbaiki ataupun boleh diiktirafkan. Okey? So dalam penyelidikan macam Puan cakap merupakan satu subjek ataupun ilmu baru. Jadi dia memerlukan satu yang sumber-sumber yang berwasit. Jadi mesti ada falsafah. Kalau ada falsafah, kita kena tahu apakah falsafah penyelidikan. Pertama sekali dia mestilah ada berkaitan dengan menyokong untuk mencari suatu ilmu baru. Ini falsafah ni dia lebih pada untuk you tahu tujuan you belajar. Tujuan you belajar penyelidikan dan menjalankan sesuatu penyelidikan supaya you tidak ada macam tak ada pegangan. You buat sesuatu tu tanpa you punya pegangan ataupun you punya method. Ada setengah falsafah walaupun banyak pendidikan diajar pada setiap college, institusi, tapi mereka tetap berpegang pada falsafah penyelidikan ini. Maksudnya different school of thought, different teknik mengajar ataupun penyampaian dia, tapi masih lagi mempunyai falsafah yang sama, iaitu mempunyai kerangka teori,
memahami kerangka teori, memahami tujuan untuk menghasilkan sumbangan dan menggunakan fakta-fakta yang berwasit. Ya, bukannya melalui benda-benda yang tidak ada. Berwasit tu maksudnya mempunyai akademik lah, akademik. Macam contohnya jurnal, ya, bukannya macam daripada majalah yang tidak ada sokongan akademik. Okey. Dan sumber empirikal tu maksudnya wujud. Janganlah buat penyelidikan yang memang tak ada macam tak ada benda yang tak ada, you nak you nak buat kajian. Jadi ia sukar untuk kita mempercayai, ya. So that's why dia mesti ada sesuatu yang semula jadi dan wujud, ya. Dan akhirnya kita melakukan satu pemahaman kenapa terjadi sesuatu fenomena ataupun kejadian. Okey? Itu falsafah dia maksudnya, ya. Okey. So, tujuan ni penting. So, bila dia kerap juga keluar dalam soalan. So, kenapa you lakukan penyelidikan? Supaya you dapat menambah sumber pengetahuan dan menghasilkan bukti, ya, bukti untuk menyatakan apakah keraguan tu diselesaikan, ya. Dan sahkan satu penemuan yang memperbetulkan stereotip. Maksudnya kita tak boleh hanya memberitahu kepercayaan orang dulu-dulu apa dia. Jadi you membetulkan stereotip tersebut melalui satu kajian yang berwasit lah, ataupun you lakukan satu penguatan data yang mempunyai bukti. Okey. So kita akan meneroki satu penemuan ataupun fenomena. Okey. Okey, itu tujuan dia, dan ini adalah tambahan yang sama juga yang boleh you all faham melalui menjalani penyelidikan. Okey. So kegunaan ni kita lebih pada dia punya tools dia. Apakah penyelidikan tu, dia macam mana dia boleh digunakan. So apabila dia diterbitkan barulah boleh digunakan. Tapi kalau you hanya menulis dan you tak terbitkan atau you tak present, jadi susah untuk kita menggunakan hasil penyelidikan kita. Okey? Itu maksud dia. Okey. Bila you nak buat sesuatu penyelidikan, you mesti ada masalah, kan? Bila ada masalah, you kena kenal pasti masalah tu punya variable. Variable tu adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang merupakan satu sifat sesuatu ataupun objek ataupun fenomena yang boleh diukur. Contohnya macam variable tu orang variable, ada lelaki dan perempuan, nak buat perbandingan lelaki dengan perempuan, ataupun dari segi kita nak tengok macam mana ketinggian seseorang. Itu variable lah, ketinggian, suhu, kepekatan, itu variable. So variable ni kita boleh bahagi kepada beberapa jenis, tapi yang lebih biasa digunakan dua ni, iaitu variable independent dengan variable dependent, IV dan DV. So IV ni kadang-kadang orang panggil pemboleh ubah bebas. Kenapa dia bebas? Sebab dia tak bersandar pada seseorang, ya. Jadi dia bebas. Jadi bila dia bebas, dia adalah, orang kata senang nak cakap, dia adalah merupakan penyebab. Jadi tanpa dia sesuatu kesan tak akan berlaku. Jadi itu adalah IV ataupun pemboleh ubah tak bersandar, ya. Sama juga ataupun boleh ubah bebas. Tapi kalau dikatakan variable tu variable dependent, dia memerlukan satu kesan, ya, kesan untuk, macam contohnya daripada IV tu ada, bila IV tu ada, contohnya macam obesity. Obesity adalah IV, kan. Bila IV obesity, apakah kesan daripada obesity tu? Ialah penyakit. Itu ialah DV, penyakit. So kita akan lebih faham bila kita ada satu masalah, dan kita akan kenal pasti yang apa masalah tu, dia punya keputusan, outcome dia. So outcome tu adalah dia punya DV ataupun dia punya variable dependent, pemboleh ubah bersandar. Faham, ya, setakat ni? Ini penting untuk you all faham. Sebab kalau you all tak faham ni, you all akan ada masalah untuk membuat soalan. Okey? Okey, ini selain daripada IV dan DV, okey,
Ada beberapa lagi macam pemboleh ubah perantaraan, moderator variable dan juga pemboleh ubah tidak berkaitan. Ini tiga-tiga ni biasa kamu akan temui bila kamu dah menjalani penyelidikan, sebab dia akan hadir, dia mengganggu you punya kesan penyelidikan tersebut. So benda ni kita hanya sedar bila adanya satu kajian dilakukan. So sekarang yang sebelum sebelum penyelidikan kita kena kesan dua dahulu, iaitu IV, iaitu independent variable dan juga dependent variable dalam tajuk tu, iaitu masalah tu you kena kesan benda tu. So nanti you all kena buat latihan cari mana tu yang you all bagi kat Puan. So setiap orang semua kena hantar kat Puan untuk Puan nak tengok setakat mana you all punya pemahaman. Okey. Bila dah ada kena pasti Puan. variable tersebut, ya saya. Ada nak tanya ke? Puan, Ya saya. ada 2 orang lagi yang tak masuk Oh dari ya tadi. ke? Tak masuk. Okey, sekejap ya. Siapa tu? Aziz. Apasal lambat Zik? Aziz? Dia request dari tadi tapi mungkin tak Oh perasan ya kot. ke? Okey. Dah ya. Mas Sarah pun dah sudah ya join Okey. View all Admit all. Puan dah buat automatic dah tapi itulah. Okey, sekarang Puan sambung balik Okey, bila you dah kenal pasti variable, you kena tahu variable yang you dapat ni daripada mana, sumber mana. Variable ni ada dua jenis sumber. Satu melalui teori. Teori, contoh variable daripada teori tu macam katakan ada teori mengatakan berkaitan dengan teori pemisahan otak. Okey, dalam teori pemisahan otak tu dia menceritakan tentang pemikiran seseorang. So melalui pemikiran tu ada bermacam-macam bentuk pemikiran Jadi ataupun gaya pemikiran seseorang. Itu teori lah. Maksudnya you ambil daripada satu teori, you pecahkan kepada apa bentuk variable yang ada dalam teori tersebut. Okey? Kalau dari segi konsep pula, kalau you variable you ambil daripada konsep, maksudnya benda tu tak ada lagi bukti ataupun teori. So you ambil daripada kajian lepas. Contohnya macam penyakit jangkitan penyakit. Kejadian kejadian jangkitan penyakit wabak ataupun wabak. Macam mana? So benda tu belum kejadian penyakit tu tak ada teori lagi. Jadi you all cari dia punya penyebab dia. Itu bila you cari penyebab tu, itu maksudnya konsep. Faham tak setakat ni? Ada siapa yang tak faham? Okey. Okey So you all kena tahu apa beza variable yang you dapat melalui konsep, apa variable yang you dapat melalui teori. Faham Okey, tak apa. Yang ni semua kita akan detail melalui satu Puan akan cerita dalam satu metodologi nanti. So ini Puan just memperkenalkan dulu Okey, bila you dah ada masalah, you dah bina kenyataan masalah, you kena ada satu blueprint ataupun cadangan penyelidikan Macam biasalah you all kan biasa buat aktiviti, you kena buat proposal kan. Macam itulah juga macam proposal you all lebih pada macam apakah agenda, apakah dia latar belakang tujuan you buat aktiviti tersebut. Sama juga tapi bezanya proposal penyelidikan dengan proposal you punya curriculum tu, dia ada method saintifik. Itu je beza dia. Tapi dia punya step dia lebih kurang. Mula-mula dengan latar belakang, tujuan, sumber mana you dapat. Itu semua daripada proposal yang aktiviti yang you all buat masa curriculum. Tapi dalam pendidikan you kena belajar Nanti Puan akan ajar macam mana untuk menyediakan proposal penyelidikan di mana dia mempunyai beberapa point yang perlu kita isi, macam penyataan masalah, kita kena jelaskan objektif dia, persoalan kajian apa dia, hipotesis, limitasi, kita kena takrifkan semua definisi. Macam contoh you setiap variable yang you dapat tu you kena takrifkan tarifkan. Okey, so ini Puan akan jelaskan kejap lagi Okey. So bila you dah ada proposal tu, you kena fikir balik apakah kenyataan masalah itu perlu dinyatakan. Maksudnya nyatakan dari segi penulisan. So bila ada masalah yang dinyatakan melalui penulisan, dipanggil kenyataan ataupun penyataan. So dalam
bila ditulis dia pernyataan masalah, maksudnya dia telah ditulis ataupun diberitahu, ya, isytiharkan. Diisytiharkan ini adalah satu keperluan untuk kita melakukan pembelajaran sebagai ilmu, untuk mencari ilmu lah macam mana untuk menyelesaikan tersebut. So that's why kepentingan untuk menghasilkan pernyataan masalah ini satu topik yang khas yang Puan akan buat. Jadi ini kerana ia akan menentukan arah pendidikan kamu sama ada boleh selesai atau tidak. Ya, that's why Puan suruh you all cari masalah dulu. Cari apa masalah. Masalah boleh cari macam-macam lah daripada sebab you all kan dah menjalani bermacam-macam pengalaman. Dia boleh dapat pengalaman melalui kajian lepas ataupun melalui pemerhatian you all sendiri. So daripada masalah tu you all akan bagi tahu dengan Puan apa yang masalah yang you all nak selesaikan. So bila you dah bagi tahu dan you kenalkan apa dia variable dia semua, itu dinamakan kenyataan masalah, ya. So bila you nak buat penyataan masalah tu, you kena tahulah isu dia apa dia ataupun latar belakang dia lah, latar belakang, dan masalah tersebut you cari dalam jurnal-jurnal ada tak orang pernah buat. So bila you dah kenal pasti, you tengoklah apakah implikasi pada you punya sumbangan keputusan dia pada you punya institusi, pada you punya profession ataupun keluarga pun kira you ada bagi sumbangan lah. Kalau pada diri you seorang je, you tak sampaikan, ia tidak menjadi satu bahan ilmu. You hanya untuk diri saja. Ia tak ditakdirkan sebagai penyampaian. Itu untuk diri saja. Jadi untuk menjadi satu bahan ilmu, dia mesti ada sumbangan. Ya? Dan aim dia mesti boleh diselesaikan ataupun didapatkan keputusan dia. Ya? Tahap tu macam mana kita nak dapatkan dia. Itu maksudnya kita melakukan penyataan masalah. So yang ni kita akan belajar. So bila you dapat masalah, you tetapkan dulu tapi tajuk ni datang kemudian. Yang penting sekarang you kena ada masalah. Bila soalan keluar, apa yang perlu didahulukan bila nak buat penyidikan? Pertama sekali bukan tajuk. Ada setengah orang, Puan, kami ada tajuk, Puan. Saya tak nak you all ada tajuk. Sebab tajuk ni sampai bila habis you buat research pun baru keluar tajuk you betul-betul tajuk dia. Faham tak? Yang sekarang Puan nak dapatkan masalah je. Bila you ada masalah, you bagi tahu, dan bila you tu kenal variable, apa dia variable, itu barulah you dah melakukan satu peristiharaan yang you akan menjalankan satu penyelidikan. Okey? Dan bila dah ada tu penyataan, boleh merangka objektif, ya? Merangka objektif dan juga merangka hipotesis. Okey. So, contohlah, ini contoh-contoh lah. Ini tajuk ni boleh berubah sampai macam Puan cakap, bila dah present pun kadang-kadang you kena ubah tajuk. Ya, bila tak tengok hasil dapatan you tak ada kaitan, bila you dah tersasar, jadi dia akan menjadi tajuk tu berubah. Okay? That's why Puan cakap, bagi tahu dulu masalah dengan Puan. Lepas tu kita kenal pasti mana variable, mana dia, baru kita boleh menetapkan apakah arah kita punya penyelidikan. Faham ya semua? Okay, Okay, next. Bila dah tu, macam Puan cakap tadi, kena pasti, dan ini semua kita akan belajar, ya. Okay. Okay, ini Puan gariskan dulu. Okay, apa beza hipotesis null dengan hipotesis alternatif? Null ni lebih pada dia tak ada perhubungan lah. Bila tak ada perhubungan, perbezaan, tiada terdapat perbezaan, so kita panggil hipotesis null. Tapi kalau kita ada macam dia ada perkaitan, kita panggil terdapat perbezaan. Bila dia terdapat perbezaan antara dua variable, kita panggil hipotesis alternatif. Bila hipotesis alternatif, dia merupakan hipotesis yang perlu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan mesti ada perhubungan lah. Kalau tak ada perhubungan, that's why you kena buat framework tadi, conceptual framework. Untuk bila nak dapat conceptual framework tu, maksudnya you cari penyebab dan you kaitkan dengan outcome dia. Itu maksudnya conceptual framework. So you tengok, adakah penyebab ni memberi kesan atau itu maksudnya. Faham kan? Itu tapi you all kena bagi tahu dululah, cari masalah dulu baru you all nampak. Mungkin ini sebagai teori dulu, you kena faham dia punya istilah-istilah yang perlu you hadapi atau you akan temui semasa sepanjang you all melakukan
penyelidikan. Okay, next. Limitasi ni you all kena tahulah you all punya status. You all sebagai pelatih yang banyak assignment, banyak praktikal. So janganlah buat terlampau ambitious sampai nak buat eksperimen tentang you all buat limitasi lah pada setakat soal selidik yang kurang menggunakan duit. Sekarang ni lagi banyak orang gunakan Google Form. Jadi tak perlu keluarkan duit untuk untuk photostat kan. Dulu kena print borang soal selidik. Sekarang Google Meet je, Google Form je. So you kena tahulah limitasi you all. Janganlah terlampau ambitious sangat sampai you all mengalami kerugian melakukan penyelidikan. Okay. Jadi definisi ni macam Puan cakap tadi, bila you dah ada masalah, you kena menjelaskanlah setiap variable yang you you nak kaji tu, supaya orang yang jadi responden ataupun you punya sampel tu yang nak menjawab soalan dalam you punya borang soal selidik tu, dia faham apa sebenarnya you nak kaji. So jadi definisi tu kita boleh kita boleh takrifkan dalam dua bentuk. Satu, definisi konsep. Contoh definisi konsep tu macam orang biasa cakap masalah, contoh obesity. Obesity tu kegemukan yang melampau. Apa tu kegemukan yang melampau? You tak ada boleh jelaskan. You just cakap obesity tu gemuk. Tapi kalau dia dalam kajian, that's why you kena buat kajian. Kajian maksudnya operational. Obesity tu adalah satu kejadian di mana seseorang tu mengalami berat badan melebihi BMI dia 25. Itu maksudnya yang ukuran tu yang menyatakan itu adalah obesity. Itu maksudnya. So masalah tu you kena ada dia punya definisi. Definisi secara umum, konsep, dan juga definisi penyelidikan ataupun dipanggil definisi operational. Okay. You macam mana you awal dapat definisi tersebut? You jangan tengok dalam dictionary. Sebab kalau dalam dictionary, ia terlalu umum. Macam contohnya pelatih. You tengok dalam dictionary, pelatih adalah orang yang menjalani latihan. Tapi dalam you punya pendidikan, pelatih ni adalah orang yang siapa yang you punya responden tersebut. You kena jelaskan pelatih ILKKM Sungai Buloh. So dia lebih pada spesifik. Itu maksudnya ya. So you kena cari kajian-kajian lepas untuk menjelaskan apa dia variable yang you nak kaji tersebut ya. So you kena lihat melalui artikel yang berwasit yang macam Puan cakap tadi ya. Berwasit tu maksudnya ilmiah ya. So you all you all semua dapat percuma ya buka virtual library. So ni semua you akan belajar dengan Cik Zul lah macam cara untuk mengakseskannya. Okay, so bila you dah ada bahan-bahan untuk buat kajian, you kena tetapkan you punya penyelidikan tu ada jenis apa, sama ada kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif ni apa dia, kualitatif ni apa dia. So kita kena tahu kebanyakan kalau peringkat untuk diploma ni kita galakkan buat penyelidikan jenis kuantitatif kerana dia tidak memerlukan kepakaran ya. Kalau setakat untuk belajar, kita lebih pada kuantitatif di mana kita mempersembahkan masalah kita punya jawapan tu dalam bentuk graf ataupun dalam bentuk kita describe dalam bentuk mean, mode dan median. Dia punya kekerapan dia. Okay? So kita tidak ada masalah untuk menterjemahkan ya. Macam kalau kualitatif ni you kena terjemahkan, you mesti ada kepakaran. Jadi itu kekangan dia, limitasi dia. So that's why bila you nak buat sesuatu kan, you tahu limitasi you apa. So sekarang ni Puan punya suggestion semua boleh buat penyelidikan kuantitatif. Itu maksud dia ya, ikut you punya limitasi. Okay, kenapa you all kena faham tentang kuantitatif dan kualitatif? Sebab bila you nak buat penyelidikan you salah pilih konsep, you pilih kualitatif, di mana you kena banyak ilmu. Jadi bila banyak ilmu you stuck. Bila you tak ada ilmu, you nak buat satu benda yang besar, maksudnya you kena terjemahkan satu tema, you kena huraikan, you jadi stuck. Tapi kalau kuantitatif ni you ambil maklumat tu daripada teori. You dah ada orang yang dah buat kajian, ya. Daripada kajian orang tu, you tanya pula orang lain. You tanya orang lain, so daripada tu you akhirnya you dapat satu keputusan.
Ya, itu maksudnya didaktif daripada kajian yang telah laku atau daripada general apa yang telah orang dapat kajian tersebut atau dia punya pemahaman orang tentang masalah tersebut kepada satu kesan ataupun outcome. Maksudnya you nak terima atau tidak? Betul ke tidak? Itu. Jadi you tak perlu nak pecahkan kepala untuk memikirkan macam mana dia boleh diselesaikan. Benda itu akan terjawab melalui you punya pengumpulan maklumat. Tetapi dalam kualitatif ni you kena dapatkan satu orang kata macam gambaran yang luas. So you kena ada ilmu banyak. Jadi bila ilmu banyak you akan perincikan kepada bentukkan satu teori. Susah tak? Lama, dia mengambil masa yang lama. Kadang-kadang 2 tahun. That's why orang yang buat PhD kadang-kadang 5 tahun, 10 tahun pun ada. Kadang ada langsung yang tak boleh habis. Sebab dia punya tu terlampau detail. Maksudnya dia kena gunakan banyak dia punya bahan-bahan rujukan. Ya? Macam you all ni sekadar melalui jurnal pun dah cukup dah. Tak perlu nak interview apa semua. Okay? So that's why limitasi, you kena ingat limitasi you all sebagai penyelidik di peringkat diploma. Okay? So ada 3 jenis kaedah positivis, iaitu kita menekankan ketepatan bukti melalui analisa numerical, iaitu melalui you cari variable dan you ukur variable tersebut dan you ukur menggunakan macam contohnya SPSS, iaitu ataupun you gunakan Excel, you buat satu graf dan you tengok perbandingan graf. Kenapa mana graf yang paling kekerapan yang tinggi, mana yang dia punya sisihan piawaian dia yang melencong ke kiri, melencong ke kanan. So daripada itu you boleh dapatkan satu maklumat ataupun daripada keputusan. Itu maksudnya positivis. Maksudnya dia tidak memerlukan banyak aktiviti seperti penelitian ataupun takaful. Macam contohnya macam kalau interpretive you kena describe. Bila you describe, banyak cerita pula, you kena jadi macam reporter lah pula. Susah kan? So that's why interpretive ni lebih pada orang yang di peringkat tinggi. So critical ni pula dia memahami sesuatu melalui kajian-kajian lepas. Contohnya macam sejarah, apa sebab berlakunya keruntuhan Kota Mekah. You kena buat you kena buat kajian daripada sejarah-sejarah, you cari punca-punca. Jadi you kena mempunyai satu tim ataupun orang yang pakar dalam sejarah untuk menggali dia punya bukti-bukti ataupun mendapat bahan. So ini pun mengambil masa juga. So sekarang ni limitasi you adalah pada inilah yang Puan galakkan, positivis. Okay, faham ya? Okay, so reka bentuk macam Puan cakap tadi, kalau limitasi you all, you tak boleh buat eksperimen sebab memerlukan belanja yang banyak. So you gunakan pada bukan eksperimen, iaitu kajian sama ada tinjauan, lapangan, kes, tindakan ataupun sejarah. Tapi yang paling biasa orang buat ialah lapangan. Sebab lapangan you buat, you sendiri dah pergi kepada you punya site kan, macam pergi ke hospital. So bila tu ia lebih mudah untuk you menjalankan penyelidikan. You tak perlu nak pergi ke satu tempat yang contohnya macam kes COVID. You kena pergi kat tempat COVID tersebut. Jadi bila you ada kekangan nak pergi ke sana, so takkan you nak you nak mengeksposkan diri you all pada suatu masalah. So ingat tu limitasi you all So that's why you kena tahu apa dia reka bentuk eksperimen ataupun reka bentuk non eksperimen supaya penyelidikan you all tidak mendatangkan beban pada diri you all untuk menghabiskan program diploma you all untuk menjadi penjawat awam. Okay, so ini adalah pendedahan je. Ingat, you berlaku penyelidikan ini untuk pendedahan. Jadi bila you dah kerja nanti untuk membaiki you punya profession, barulah you boleh membuat satu kajian yang benar-benar iaitu macam eksperimen. You ada duit dan you ada dapat sumbang orang kata dapat peruntukan, bolehlah. Sekarang ni pakai duit sendiri kan. Jadi janganlah kita terlampau ambitious sangat ya. Okay, so jenis jenis kajian ni macam Puan cakap tadi, kalau eksperimen dia ada 2 jenis, sama ada eksperimen benar. Kalau eksperimen benar ni maksudnya kita ada 2 ciri-ciri tu, kena cari ciri-ciri yang sama je semua responden you. Susah kan? Jadi bila contohnya macam pesakit, you nak dalam satu waktu semua pesakit
jantung. Tapi you kerja dekat ward mana? Hospital kecil. Bila hospital kecil dia semua perubatan ada. Ada pesakit jantung, ada pesakit diabetes. Jadi you susah nak dapat. Jadi terpaksa gunakan kuasi. Itu maksudnya ya. Eksperimen secara eksperimen benar dengan eksperimen kuasi. Kalau kuasi dia tidak mempunyai ciri-ciri yang sama, ya. Dia punya responden tidak punya ciri-ciri yang sama. Tapi kalau eksperimen benar, ciri-ciri yang sama. Kalau you nak ambil pesakit yang memerlukan kanser, you kena pergi semua tempat yang hospital yang ada kanser saja. You tak boleh pergi ke ward hospital macam surgical ke apa, sebab kat situ ada macam-macam jenis penyakit. Okey, itu contohlah ya. Itu maksudnya. Okey, ni limitasi you macam Puan cakap tadi untuk mendapat satu penjelasan atau maklum balas responden melalui non-eksperimen. You tak perlulah mendapatkan satu responden yang terlampau kritikal. You hanya lakukan secara Google Form, you hantar je. You kena pasti siapa dia, you punya populasi macam LKKM 90-nya pelatih-pelatih, dan you pun dapatkan dia punya maklumat senarai. Contohnya you pergi dekat HAP, you tanya, okey, I nak dapat berapa orang jumlah pelatih dekat LKKM. Kalau kurang daripada 100, you kena ambil semua. Tapi kalau lebih daripada 100, barulah dia ada cara pengiraan sample size, berapa yang perlu daripada populasi tersebut. Puan ada download kan macam sampel Cochrane, macam mana nak kira sample size dari segi formula Cochrane. Itu yang besar lah. Contoh satu Malaysia you nak ambil, takkan you nak ambil semua satu Malaysia kan. So you kena tahu berapa sampel daripada satu Malaysia tu. Itu yang gunakan formula Cochrane. Tapi kalau tak, you just gunakan yang ada dalam dalam komputer, macam dalam internet, macam Rozov ke apa, itu boleh lah. Ataupun kalau kurang daripada 100 tu, you kena ambil semua. Ya, that's why you kena tahu dapatkan maklumat dahululah berapa responden you all ya. Okey, ni kita akan detailkan dalam kita punya metodologi nanti. Okey. Okey, dan akhirnya Puan nak ingatkan you all, bila lakukan penyelidikan, you kena jaga kerahsiaan. Di mana dalam borang soal selidik tu, you janganlah letak saya nak tahu nama. Tak boleh ya, kerahsiaan ya, kena identiti responden kena dirahsiakan dan memastikan bahawa apa yang you tanya tu tidak mendatangkan kesan negatif pada responden ya. Lepas tu dia tak menyebabkan kerugian pada diri you jugalah ya, kerugian atau kemudaratan pada you all macam Puan cakap tadi. So keselamatan, isu-isu keselamatan adalah satu isu yang penting untuk dipikirkan sebagai etika dalam penyelidikan. Dan you kena jaga sensitiviti dan juga menghormati you punya profession. Itu saja yang bila dia punya garis panduan sebagai seorang penyelidik atau untuk menjalankan satu penyelidikan. Okey? So, sekarang Puan nak you all cari satu masalah dan you all personal WhatsApp kepada Puan ke apa, dan Puan akan fikirkan sama ada ini adalah satu bidang satu penyelidik boleh buat penyelidikan atau tidak, dan kita akan membina penyataan masalah, dan akhirnya bila dah ada penyataan masalah, kita akan bina dia punya objektif persoalan kajian, dan juga akhirnya kita boleh ramal hipotesis ni, ramal apakah keputusan yang boleh kita buat, sama ada hipotesis null ataupun hipotesis alternatif. Kalau null maksudnya tak perlu you buat penyelidikan, dah tentu tak ada perbezaan kan, tak ada perbezaan kan. So apa nak buat penyelidikan? Tapi yang nak penyelidikan ialah hipotesis alternatif, iaitu ada perhubungan. Itu maksud dia ya. Faham? Okey, sekian. Ni nombor kontak Puan. Ni kalau you all nak email kat Puan menggunakan yang MOH pun boleh, yang ini pun boleh. Dua-dua Puan aktif ya. Nombor phone Puan. Consultation 4 PM hingga 6 PM ya. Okey, itu saja. Okey. Kita pergi balik pada Google Meet. You all semua ada kan? Okey. 17 orang je. Kenapa pula yang lain hilang? Okey, ada 25 orang. So, you all punya student 23 kan? Betul. Ya. Madam. Betul. 23 orang. 23. Okey, betul. Okey. Jelas ya sekarang? Ada siapa nak tanya? Kalau tak ada? Puan, Ya saya. tadi Puan cakap apa yang variable nanti buat bagi Puan tu yang mana? Masalah. Bagi Puan masalah yang you cakap, okey, masalah saya ni dan saya kesan ini penyebab dia masalah ni. Penyebab dia tu adalah IV. Dan apakah outcome? Outcome tu apa yang you nak? Sama ada
contohnya macam contohlah yang Puan boleh bagi kepada you all. Contohnya macam kurang pasti tentang perhubungan antara pemikiran kreatif ataupun gaya pemikiran otak manusia dengan dia punya pencapaian akademik dia. Okey, so teori yang you boleh dapat daripada gaya pemikiran ni adalah teori pemisahan otak ni, contohlah ya, ataupun macam puan buat dulu kajian berkenaan dengan infection dekat ICU. Puan pernah buat ventilator knowledge, macam mana nak ukur adakah tahap pengetahuan tu adalah penyebab kepada menyumbang kepada kejadiannya penyakit ventilator care penyakit pneumonia di kalangan pesakit yang mempunyai ataupun menerima ventilator. Itu pernafasan dia lah yang memerlukan sokongan pernafasan mesin tu. So tahap pengetahuan tu adalah satu kita punya variable yang bebas. Tahap pengetahuan you kena carilah tahap pengetahuan tu, konsep dia, konsep. Tapi kalau ada yang macam puan cakap teori, you kena gaya. Contohnya macam teori otak tu. So you ambil daripada tu, you kata okey, daripada teori tu ada beberapa elemen yang telah dikenal pasti adalah menyebabkan peningkatannya kreativiti. Apa dia? So you ambil lah dia punya elemen-elemen tersebut. Macam puan tahap pengetahuan lebih pada macam contohnya dia cuci tangan. Ada tak dia tahu tentang cuci tangan? Tu konsep lah cuci tangan tu. Lepas tu kekerapan dia buat suction macam mana? Itu contoh, itu adalah dia punya variable bebas. Tapi dia punya outcome ialah kejadian jangkitan pneumonia tersebut. Itu yang outcome dia. Kalau dia ada ilmu tentang cuci tangan, ikut step semua, ada tak dia menyumbang kepada kejadian jangkitan pada paru-paru? Itu maksudnya. Faham tak? Itu yang puan nak you all punya assignment tu you all hantar kat puan. Ya, kalau boleh janganlah bagi macam ini, kalau boleh menjurus pada you all punya untuk you all submit nanti. Ya, senang nanti you all tak payah nak macam buat 2-3 kali kerja. Faham tak? Boleh ke? Setuju ke dengan apa yang puan bagi ni? Ke ada yang kata puan saya tak nak lah puan, sebab saya rasa saya nak belajar dulu baru saya boleh nak submit. Ada tak cakap macam tu? Ada siapa? Kalau ada boleh juga, puan boleh terima. Tapi you all lah kena limitasi, ingatlah limitasi you all apa dia ya. Faham ya? Okey. Okey, ada lagi siapa nak tanya? Menjawab ke persoalan tadi siapa ni? Siapa yang cakap tadi, Ros ya? Tanya. Siapa tanya tadi? Alicia. Saya. Okey, Ros kan? Okey, menjawab ke you punya persoalan tadi? You dah istiharkan you punya masalah ke? Dah dapat dah. Dah dapat kan? Okey. Ada sesiapa lagi nak istiharkan masalah? Ada. Kalau ada puan bolehlah you all left untuk sesi akan datang pula. Mungkin esok puan akan lebih puan tak buat Google Meet. Kalau nak buat Google Meet pun susah kan. Puan dah rakam siap-siap, you all you all tengok dalam rakaman. Okey. Jimat sikit you all punya data. Ya, okey. Okey, boleh so puan nak tengok siapa yang lambat live tu, dia lah yang ada ke tak ada tu. Okey, boleh live ya. Puan nak tengok siapa yang nak live. Puan nak tunggu Thank you puan. Okey, semua terima kasih ya sebab memberi apa kita sama. Terima kasih puan. Okey, puan. Siapa yang lambat? Terima kasih puan. Okey. Terima kasih puan. Sama.